Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi dengan Cikgu Jana pada minggu ini dalam mata pelajaran sejarah. Apa khabar kamu semua? Cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera. Pada minggu ini kita masih lagi di bawah unit mengenali sejarah. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah ruang dan masa. Apa itu ruang dan masa dalam mata pelajaran sejarah? Okey, sekejap lagi Cikgu Jana akan terangkan pada kamu semua. Fokus Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.1.4 iaitu membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat memahami konsep ruang dan masa dalam sejarah. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 10. Okey, cuba lihat pada muka surat 10. Okey, ia berkenaan dengan ruang dan masa, topik yang kita akan pelajari pada hari ini. Apa itu masa? Okey, urutan masa digunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa juga dikenali sebagai kronologi. Apa itu? Kronologi, iaitu itulah namanya urutan masa. Okey, konsep masa dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Okey, pernah dengar dekad, abad dan alaf? Okey, sebenarnya kamu ada pelajari apa itu dekad, abad dalam mata pelajaran matematik. Okey, konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Zaman sebelum Masihi ni zaman apa? Zaman sebelum Masihi ni bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey, itu dia. Okey, dan zaman Masihi ialah bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Sekarang kita guna zaman apa? Dah selepas kelahiran Nabi Isa, mestilah zaman Masihi. Ini merupakan rajah garis masa. Kamu boleh lihat daripada 1 Masihi ke 10 Masihi itu dipanggil dekad. Okey, daripada 1 Masihi pergi ke 100 Masihi, ia dipanggil abad. Manakala 1 Masihi pergi ke 1000 Masihi, ia dipanggil alaf. Okey, jadi kita ni di peringkat yang mana? Kita di peringkat alaf. Dah tahun 2021 dah. Kita imbas kembali. Apa itu kronologi? Kronologi ialah rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Okey, apa itu dekad? Dekad ialah tempoh 10 tahun. Apa itu abad? Abad tempoh 100 tahun. Apa itu alaf? Tempoh 1000 tahun. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Okey, ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Kenapa perlunya ada ruang dan masa? Okey, jadi mudahlah bagi sejarawan nak tahu, okey, tahun ini macam mana, tahun ini macam mana, tahun ini macam mana. Kalau tak ada ruang dan masa, macam mana kita nak tentukan bila berlakunya sejarah-sejarah itu? Okey, ini adalah contoh kronologi peristiwa sekolah saya. Okey, tahun ni tak rasa lagi lah nak rasa peristiwa sekolah saya tu. Okey, kita imbas kembali pada tahun-tahun lepas. Okey, biasanya pembukaan sekolah akan
pada bulan Januari. Okey, pada bulan Februari kita akan adakan Hari Sukan Sekolah. Okey, tak lama lepas tu kita akan buat Hari Kantin. Okey, yang biasa kita lakukan. Pada bulan Ogos, sambutan Hari Kemerdekaan. Dan pada bulan Oktober, Hari Anugerah Kecemerlangan. Okey, jadi inilah yang dinamakan ruang dan masa. Ada masa-masa dia yang kita tentukan. Kita tahu kronologi peristiwa sekolah kita bermula pada Januari hinggalah November. Okey, yang ini kita tengok kronologi pendidikan Cikgu Jannah. Cikgu Jannah pun ada ruang dan masa, ada kronologi pendidikan tu. Kamu juga pun akan ada kronologi pendidikan kamu sendiri. Okey, contoh yang Cikgu Jannah, pada tahun 2001, kamu dah lahir ke belum? Sebelum lagi kan? Okey, pada tahun 2001, Cikgu Jannah tamat sekolah rendah. Okey, di SK Sungai Retang Jerantut, Pahang. Okey, pada tahun 2007, Cikgu Jannah tamat sekolah menengah di SMK Sungai Retang Jerantut, Pahang. Tak pergi mana-mana, duduk dekat Sungai Retang tu juga. Okey, pada tahun 2008, Cikgu Jannah melanjutkan pelajaran ke IPG Perlis, Institut Pendidikan Guru Perlis, di Perlis. Okey, pada tahun 2013, Cikgu Jannah tamat belajar di IPG Perlis. 5 tahun setengah Cikgu Jannah dekat Perlis. Okey, jadi Cikgu Jannah di mana penempatan pertama Cikgu Jannah? Pada tahun 2014. Penempatan pertama mengajar di SK Batu Berendam 2. Jadi Cikgu Jannah bermula di SK Batu Berendam 2 sehingga kini bermulanya Cikgu Jannah mengajar pada tahun 2014. Okey. Sekarang cuba kamu teka, berapa umur Cikgu Jannah? Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan.